Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'alal khair ibtigha' wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab dia Asy-Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah perkataan dia hadis yang ke-341, An Rubai' binti Muawiz bin Afra qalat ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi kina'in min rutab wa ajri zubin fa'atani mil'a kaffihi hulliyan wa zahaba. Berkata Rubai' binti Muawiz, aku pernah pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebekas buah rutab, sekarung ataupun sebekah buah rutab. Buah rutab ni buah kurma yang masih lagi mekar, bukan kering hok sapa tempat kita ni kering dah. Buah tamar ni kalau hok sedap ni ketika dia masih mekar, basah lagi, itu sangat manis. Dan ajri zu'bin, aku bawa buah tamar dan mentimu, timu arak. Ada kata timu arak, ada kata macam asparagus gitu tu, timu halus lagu tu, patut bulu gitu setengah. Kadang-kadang Nabi makan dengan buah tamar. Buah tamar manis, buah timu tu tawar. Jadi Rasulullah kadang-kadang dia makan dua jenis makanan, di antara panas dengan sejuk ataupun tabiat basah dengan kering. Rasulullah suka makan makanan dua lagu tu. Jadi tidak salah kalau kita makan dipanggil apa koktel tu, capur buah makanan tu. Ada orang kata tak boleh kerana Nabi tak pernah capur makanan. Ada kata boleh kerana Nabi kadang-kadang dia capur makanan. Capur makanan ni kadang-kadang nak balance di antara tabiat buah jenis panas dengan buah jenis sejuk, buah jenis kering, buah jenis basah. Bergantung dengan tubuh orang pula. Maka katanya Rubai' ibnu binti Muawiz tu, dia kata aku bawa hadiah kepada Rasulullah sebekah buah tamar, buah rutab dan dengan buah timu. Aku letak buah timu sikit. Maka Rasulullah memberi kepadaku hadiah. Apa dia? Sebagai balasan kepada hadiahku, Rasulullah beri perhiasan dan emas sepenuh tapak tangan beliau. Ni sepenuh tapak tangan. Secekuk. Kalau kita ambil secekuk aku tu, Rasulullah hui. Kalau kita tak padailah dengan buah tamar dan mentimu lagu tu berapa sangatnya. Tetapi Rasulullah ni suka apabila orang beri hadiah kepada dia, dia suka balas sesuatu kalau boleh lebih daripada pemberian orang yang beri hadiah kepada dia. Dan Rasulullah pun ajar kita, bukan kata pemberian, bahkan kalau orang beri kata-kata indah kepada kita, kita kena jawab dengan kata-kata indah kepada dia. Kadang-kadang orang ni tak pandai kecek. Orang tu nak bergurau dengan dia. Misalnya orang tu dia tengah duduk jemur baju, tiba-tiba orang tegur dia. Sajalah orang nak bermesra dengan dia, tanya, "Dia buat apa dia tu?" Dia kata duduk sepak bah. Padahal dia duduk jemur baju.
Jenis ada orang tu jawab benda tu, orang tu nak kecek molek dengan dia, tiba-tiba dia kata sepak bah apa duk tengok dia jemur baju. Maka Rasulullah kata wa iza huyitum bi tahiyatin fa ahyu bi ahsana minha. Katanya Nabi, dalam Al-Quran pun ada sebut, apabila kamu diberi ucapan hormat, orang beri kata-kata kepada kamu, maka balaslah dengan kata-kata yang lebih indah daripada tu, yang lebih molek daripada tu. Kalau kamu tak mampu nak balas lebih daripada tu, maka balaslah seumpama dengan tu. Maka Rasulullah ni antara sifat dia, akhlak dia, apabila orang beri hadiah kepada dia, dia akan balas. Tu tabiat kita. Dan kita orang Melayu pun ada istilah balas. Kalau orang buat mari kuih lopak tikai, kita pun buat mari gapo tepuk pelita ke dia. Dia buat mari teri mandi, kita buat mari badak berendai ke dia. Dia buat mari nasi ayam, kita nasi arak ke dia. Biar munasabah. Ni orang buat mari nasi ayam, kita buat mari gapo dia? Karipak dua putih. Nama boleh juga tapi tak munasabah lah. Maka Rasulullah dia akan balas hadiah yang lebih daripada yang ia perolehi. Mah kira emas penuh tapak tangan, siapa dia nak beri kat orang lain. Lain ni kata Allah kecil ya. Kalau cicing tu kalau nak beli tu Allahu akbar. Kecilnya dengan nipisnya 900 riyal dah. Tetapi Rasulullah secekuk emas. Maka Rasulullah betul-betul pemurah, tak ada orang beri hadiah lagu tu. Zaman sekarang, zaman mudah duit pun orang tak beri hadiah lagu tu. Rasulullah ni zaman payah duit tu zaman dulu ni. Tapi Rasulullah beri hadiah begitu banyak kepada orang. An Aisyata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakbalu hadiyata wa yusibu alaiha. Dan di antara perangai Rasulullah lagi, Sayyidina Aisyah kata Nabi itu menerima hadiah. Orang beri hadiah kepada kita, maka kita ambillah hadiah tu, tidak menjatuhkan maruah kita, tak menyebabkan kita tidak warak, tak menyebabkan kita tidak zuhud menerima hadiahnya. Bahkan Rasulullah pun terima hadiah dan Rasulullah suka dengan hadiah dan Rasulullah pun membalas hadiah yang ia beri. Bukan kata hadiah takut nampak tak ganah. Tak. Orang beri hadiah kepada kita, terima kasih kepada dia dan kita balas moleknya. Masalah kita perlu ke tak perlu benda tu, suku pasal pula. Kita beri pada orang lain ke. Tetapi kaedah dia al-hadiah la yuhda. Hadiah itu tidak diberi kepada orang lain. Kerana apa? Tanda kita menghargai hadiah yang orang beri kepada kita, kita tak beri barang itu kepada orang lain. Bab yang ke-49, malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata beberapa perkara ni molek untuk orang lain. Molek, benda tu molek. Untuk siapa-siapa dia pun molek, tetapi kalau kena kepada orang ni dia lebih molek. Malu tu molek. Katanya Nabi, malu tu molek, lelaki pemalu bagus, perempuan pemalu bagus, tetapi kalau ada pada perempuan lebih baik, katanya Rasulullah. Warak itu bagus, untuk siapa-siapa dia pun bagus, tapi bagi ulama itu lebih baik. Adil itu bagus, tetapi semua siapa dia buat adil, bagi pemimpin itu baik, lebih baik lagi. Maka Rasulullah ajar malu Rasulullah. Malu nak buat maksiat dengan Tuhan. Malu buat benda-benda yang menjatuhkan maruah dia sebagai seorang Nabi. Malu buat benda-benda yang menjatuhkan kehebatan dia. Maka Rasulullah sentiasa jaga penampilan dia. Rasulullah hidup selamba ya, tetapi Rasulullah malu nak buat benda-benda yang tidak sesuai dengan, sama ada benda tu haram ataupun benda tu tidak haram tetapi tidak sesuai lah. Contoh malu Rasulullah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal azara fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu hatta sehingga ke melebihi daripada seorang anak dara di sebalik tirai dia, di sebalik selubung dia. Khidir ni maknanya satu kain yang menutup wanita yang hendak balik. Kita apabila kecil dia tak malu lagi, tapi apabila masuk usia balik, mula dah ada perasaan malu.
Maka perempuan-perempuan Arab ini biasanya wanita dia akan bersembunyi di sebalik cadar-cadar dia, di sebalik selubung-selubung dia, dan di sebalik, kalau kita kat, di sebalik langsi-langsi. Duduk kalau orang mari kau duduk celah lasir lagu tu ni. Ni. Maka Rasulullah ni pemalu dia lebih daripada anak darah duduk celah lasir lagi kalau kita terjemuhnya. Pemalu Rasulullah. Bahkan Rasulullah kalau dia mandi, dia tak mandi depan orang ramai, dia mandi khas. Bahkan kadang-kadang Sayyidina Fatimah pegang kain untuk tebing Rasulullah tak mandi. Jadi Rasulullah ni dia mandi tempat khas. Kalau dia nak salin baju pun, dia akan buka baju, dia duduk tempat khas, tak duduk depan orang. Tu Rasulullah tu pemalunya dia. Dan Rasulullah apabila disebut sesuatu yang ia tidak suka, maka rupa Rasulullah akan berubah. Rasulullah ni pemalu. Kalau kita kecek benda-benda yang menyebabkan Rasulullah tak suka, terasa lalu di muka. Kalau orang pemalu tu, kalau kita khianat dia ke, kalau kita kecek benda-benda hak tak molek, dia akan jadi nampak di muka dia, kesal dia tu malu. Maka Rasulullah lagu tu. Pemalunya Rasulullah. Bukan pemalu jadi lembut. Jadi lembut lah tangan, jadi lembek lah apa dia kau misalnya. Tu bukan lagu tu. Rasulullah ni jatah maskulin molek lah. Maknanya kejantannya dia tu. Tetapi ada sifat malu. Jaga dia punya itu dia. Bukan kata jadi malu, pas jadi kelembut hak tu mengarut dah tu. Nak tepi au-au hak tu mengarut, bukan malu lagu tu. Maka an maula ali Aisyah qalat Aisyatu ma nazartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au qalat ma raaitu farja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu. Katanya hamba kepada Sayyidina Aisyah, berkata ia hamba kepada Sayyidina Aisyah, hamba ni hamba lelaki ni, berkatalah hamba ini kepada, katanya hamba ni telah berkata tuai kepada saya, iaitu Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah kata, aku tidak pernah melihat kepada farah Nabi. Ataupun berkata ia, aku tidak pernah melihat farah Nabi. Berarti Rasulullah ini pemalu sekalipun dengan isteri dia. Ni Rasulullah jaga adab ni. Benda ni tidak berdosa, tetapi dari sudut adabnya, maka Rasulullah jaga sekalipun dengan isteri dia. Rasulullah ketika bersama dengan isteri dia tidak melihat kepada farah Rasulullah, kemaluan dia, dan Rasulullah tidak melihat kepada farah isteri dia. Maka dia duduk dalam kain selimut, maka dia berkata kepada isteri dia, bertenang, lagu tu sahaja. Maka Rasulullah sendiri tutup tak siwi nampak, dan isteri-isteri dia pun malu kerana Rasulullah ni pemalu. Rasulullah sampai isteri-isteri dia pun segan nak lihat. Rasulullah tak lihat hak dia, begitu juga isteri Rasulullah tak lihat hak Rasulullah. Ni adat dia nya. Moleknya lagu tu lah. Kalau boleh duduk dalam satu selimut pun sekalipun dengan isteri. Masalah benda itu harus, misalnya isteri ini tidak ada aurat bagi kita. Kita tak ada aurat bagi isteri kita tidak ada aurat bagi kita. Hak ni Nabi nak sebut adab dan perasaan malu Rasulullah. Kita sebut dah perasaan malu tu bukan kepada buat benda haram saja. Kadang-kadang benda hak Rasulullah rasa tak segan, rasa segan. Bab yang ke-50, bekamnya Rasulullah. Rasulullah ni pernah berbekam. Apa maksud berbekam? Kita seduk dengan benda, alat lah. Kalau lah ni ada alat moden, lah ni dulu yang pakai tanduk ke apa dia. Maka dia toreh waktu ambil darah, maka dia seduk. Maka seduk tu keluar darah dengan alat tu dipanggil berbekam. Hijamah dipanggil. Hijamah dipanggil. Kalau waktu ambil darah kita tekan cocok dengan jarum, waktu ambil darah waktu dipanggil fas. Ataupun dipanggil akupuncture lah ni. Akupuncture ni mengeluarkan darah ataupun angin menggunakan jarum. Cocok waktu ambil. Kalau guna alat untuk seduk, waktu dipanggil berbekam. Maka orang Arab ini tak ada istilah menguruk bagi dia. Menguruk. Kita kan sakit orat kita menguruk. Kita lengah labu betih kita menguruk. Tetapi orang Arab ni tidak ada istilah menguruk. Bahkan menguruk ni macam satu benda yang satu pelik bagi dia. Dan Arab ni dia geli lah kita kata. Nak pegang kaki dia, nak pegang tangan dia, jadi duk menguruk lagu tu dia jadi rasa geli. Maka Arab ni tradisi dia nak hilang lengah-lengah, maka dia guna bekam. Bekam ni kita keluarkan darah, sel-sel darah hok mati.
Biasanya darah kita, darah merah kita adanya hok mati apabila usia kita lepas daripada umur 20. Biasa umur kita lepas pada 20, maka mula dah ada dah sel-sel darah merah kita hok mati. Maka sel darah hok kita hok mati ni tak ada faedah. Bahkan dia bawa penyakit. Kalau dia duduk sini, dia akan jadi sakit sini. Kita pun tolak. Misalnya kita nguruk, kita tolak, kita letak sini. Dia sakit sini pula. Kita tarik tolak. Selagi mana kita tak buai daripada tubuh kita, selagi itulah dia mengganggu peredaran darah kita hok baru. Sebab apabila kita makannya itu akan jadi darah. Darah baru tubik semacam. Tapi darah hok mati duk sekai dalam tubuh tu, kita kena waktu tubik darah tu. Maka Nabi waktu tubik darah tu lah. Maka bila kita waktu tubik darah tu, darah hok baru ada semacam, berganti semacam. Tu darah. Pada usia 20 ke atas. Sebelum daripada 20 jangan berbekal, kerana tidak ada lagi boleh kata darah-darah sel darah merah yang mati tak ada lagi. Maka berbekal ni atas kita lah. Lepas ni dia akan sebut bila ke hari-harinya, berbekal yang sesuai dan bila mana ke tempat-tempat yang sesuai. Maka bekal ni atas keperluan kita. Kadang-kadang orang tu cepat sakit orat, tengoklah 3 bulan sekali ke, 2 bulan sekali ke. Ada orang tu jenis tak sakit orat, tengoklah sesuai setahun 2 kali ke, tu berbekal. Molek kita waktu tubik darah-darah hok sel hok mati daripada tubuh kita. Tak ada manfaat. Jangan bimbang tubiklah 2 cawan, 3 cawan, 4 cawan. Benda tu di samping sunnah, benda tu sangat molek untuk diri kita. Selagi mana tak buai darah kotor tu, iaitu darah penyakit. Kena waktu tubik darah tu. An Humaidin qala su'ila Anas bin Malik an kasbil hajjami faqala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah fa amara lahu bi sa'aini min ta'amin wa kallama ahlahu fa wada'u anhu min kharajihi faqala inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamatu aw inna min amsali adwaikum dawaikum al-hijamata. Daripada Humaid berkata ia ditanya Sayyidina Anas bin Malik mengenai hasil rezeki daripada berbekal. Jadi orang tanya Sayyidina Anas, adakah halal kita buat kerja bekal ni, halal ke tak? Takut haram kau buat kerja lagu ni. Maka jawabnya Sayyidina Anas, maka berkata Sayyidina Anas, telah berbekal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil untuk berbekal tukar bekal dia nama Abu Taibah. Maka telah berbekal akhir Rasulullah oleh Abu Taibah, nama hujub bekal Rasulullah. Rasulullah pernah panggil orang untuk berbekal dan hujub bekal Rasulullah nama Abu Taibah. Maka Rasulullah beri upah 2 gatal makanan, gandum lah, 2 gatal makanan. Dan Rasulullah bercakap dengan ahlinya, yakni tuan kepada Abu Taibah, hamba lah. Biasa hamba yang berbekal ni, jarang orang merdeka berbekal. Kerana apa? Kerana berbekal ni masuk dalam kategori pekerjaan hina. Kenapa hina? Sedangkan dia sunnah Nabi. Hina kerana bermain dengan najis, iaitu darah. Apa sekalipun Nabi tak pernah berbekal. Nabi je bekal orang tak pernah, tapi orang je bekal dia ada. Maka berbekal ni boleh, tetapi bagi orang biasa tidak sesuai sangat. Maka zaman dulu hamba saja yang berbekal. Orang merdeka tak boleh berbekal kerana ada kata menjatuhkan maruah. Dalam mazhab Maliki rasa hukum dia makruh, hukum dia berbekal ni. Jadi tukar bekal. Tapi dalam mazhab kita hukum dia harus, lebih-lebih lagi nak tolong orang. Maka dia bercakap dengan tuan kepada Abu Taibah ni, maka Rasulullah pun kurangkan daripada Abu Taibah kharaj. Kharaj ni cukai. Dia hamba ni kalau dia nego dia ada cukai juga. Dia kena ada cukai juga. Maka sepatut kena bayar banyak, Rasulullah kurang sebagai upah, dan Rasulullah pula hadiah kepada 2 gantai makanan. Maka Rasulullah berkata sesungguhnya seafdal apa yang kamu berubat dengannya adalah berbekal. Rasulullah kata ubat yang paling afdal, cara merawat yang paling afdal adalah berbekam. Sesungguhnya yang paling istimewa ataupun yang paling terbaik obat kamu adalah berbekal. Rasulullah puji berbekal ni. Dan Rasulullah banyak kali berbekal
An Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani fa'ataitul hujjama ajrahu. Daripada Sayyidina Ali, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berbekal, maka dia menyuruh aku untuk pergi cari orang bekal lah. Maka aku pun memberi orang yang jual bekal tu, tukar bekal saat ni akan upah dia. Nah, Rasulullah bukan sekali, banyak kali Rasulullah berbekal. Maka berbekal ni banyaklah. Ada kata molek ketika 15 ke atas. 15 ke atas. Kerana tabiat darah ini pada awal bulan darah tu dia senyap. Dia duk keras gitu. Akhir bulan pun dia senyap juga. Akhir dengan awal ni kan dia bertemu. Dia ujung akhir dan awal ni dia bertemu. Maka darah pada permulaan dan akhir bulan itu dia diam. Maka bila kau mula darah start naik lagu tu ketika 15, iaitu pertengahan bulan ke atas. 15 ke atas. Maka sebab itulah kita berbekal 15 ke atas kerana darah duk tengah naik. Maka bila darah kita naik, kita seduk tu molek. Kita seduk waktu ambil darah tu, maka keluar hok betul-betul darah yang kotor. Ada kata tujuan kita berbekal pada 15 ke atas kerana bulan ketika turun. Bulan ketika naik, bermula daripada 1 hari bulan sampai 15 hari bulan, bulan tengah naik, maka dia seduk darah. Maka kita takut apabila berbekal awal bulan sehingga 15 hari bulan, darah tak sejak, payah nak sejak kerana bulan duk tarik. Begitu juga kita panggil kalau laut ke air tengah pasal. Manakala air surut ni ketika 15 ke bawah, air kuasa bulan dah kurang dah, maka kita sunat berbekal, molek berbekal darah tengah naik ke apa semua, boleh waktu ambil molek darah. Kalau bolehnya, kalau nak berbekal malam tu kita tidur macam biasa, jangan makan malam tu. Pagi esok jangan mandi ke apa dia, berbekal selalu. Berbekal pagi hari lagi. Berbekal kawasan kepala lah, moleknya di atas betul-betul ni. Kawasan kepala hok paling tinggi sekali dari kawasan kepala kita sini. Hok ni, kita berbekal sini. Hok ni paling afdal sini. Ini semua masalah di kawasan muka di akhir ini. Kedua, tempat kita tidur, tempat yang paling banyak tersentuh ketika tidur ni. Ini dipanggil. Qafa dipanggil. Ni. Belakang kepala ni. Kedua atas ni. Hak ni tempat molek berbekal. Cuma Ibnu Sina kata belakang ini tempat memori otak. Otak ni ada 3 peringkat. Hak depan ni khayalan, tengah ni tempat berfikir, belakang ni tempat hafalan. Khayalan, berfikir, tempat kita mengapa. Maka kalau kita bekal sebelah belakang, kata Ibnu Sina, akan menyebabkan lupa. Tetapi Rasulullah pernah berbekal di sebelah belakang. Maka maksud Ibnu Sina ni, kalau jangan berbekal di sebelah belakang ni. Tapi kalau kita pening kepala ke apa, ada sebab, maka boleh kita berbekal di sana. Moleklah bekal di muka, bekal di orak. An Ibni Abbas qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama fi akhda'ain wa baina katifaini fa'ata hajjama ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Berkata Abdullah Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi pernah berbekal pada akhda'ain. Akhda'ain ini urat pipi. Ni berbekal sini. Kita tunjuk ni papai tekuk ni sini. Ni, tempat kita ni sini. Ni urat daripada belakang telinga ni ostrik ni. Ni. Maka Rasulullah bekal kanan dan kiri di sini. Kanan dan kiri. Untuk tekuk, untuk apa dia? Ni molek sini. Tu dipanggil akhda'ain dipanggil. Dan Rasulullah berbekal di baina katifai, 2 bahu dia. Okey. 2 bahu kita ni ada satu tulang paling timbul sekali dia. Bawah tekuk sikit ni. Bawah pada tekuk kita ni ada tulang paling timbul sekali. Okey, kawasan tu Rasulullah buat tubik darah situ. Ada kata sebelah atas, ada kata sebelah bawah. Di antara 2 bahu di sini. Ada kata sebelah atas ni. Ada kata sebelah bawah. Tu tempat berbekal Rasulullah. Maka Rasulullah pun memberi tukar bekal itu, orang yang membekal akan upahnya. Kalaulah benda itu haram, nescaya Rasulullah tidak memberi upah. Berarti hadis ni nak mengajar peniaga berbekal itu halal.
Dan Rasulullah puji. Puji menolong orang dengan cara berbekal. Moleklah kita waktu ambil darah-darah. Hok benda sel-sel yang mati daripada tubuh kita. An Ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fahajamahu wa sa'alahu kam kharajuka. Faqala salasatu asu'in fawada'a anhu sa'an fa'atahu ajrahu. Daripada Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil tukar bekal. Maka berbekallah tukar bekal itu Rasulullah, yang bekal Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, berapa cukai kamu? Ke hamba ni ada cukai macam saat ni. Maka dia kata lebih kurang 3 gatal setahun. Kau lagu mana tu 3 gatal setahun. Kalau hamba buat kerja, cukai hambanya dah ada 3 gatal setahun. Maka Rasulullah pun kurang ke kata, tak payah bayar 3 gatal, bayar segatal, bayar 2 gatal saja. Tu Nabi Muhammad kurang ke segatal, bayar 2 gatal saja cukamu. Lepas tu Rasulullah pun beri upah kepada tukar bekal kepada dia. Jadi bekal ni moleknya ada kata 17 hari-hari ganjil, 17, 19, 21. Dan Rasulullah pernah berbekal pada semua hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu Rasulullah bekal belaka. Cuma ada kata molek bekal pada hari Isnin. Macam-macam lah. Tapi Rasulullah boleh maka berbekal ini kalau tidak ada hajat, itu tarikh-tarikh dia. Itu hari-hari ganjil 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Hak tu kalau tak ada hajat. Tapi kalau kita tengah penipala maka tak kira dah. Sekali pun awal bulan ke gapo dia. Sesuai itu sangat tidak ada darurat. Kalau ada darurat maka Rasulullah tak cara juga hari gapo dia pun Rasulullah bekal juga. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fi akhda'in wal kahil wa kana yahtajimu li sab'at wa asyarata tis'ata asyarah wa ihda wa ashirin. Daripada Anas bin Malik adalah Nabi berbekal ia pada akhda'in. Akhda'in ni kita lihat dah dua tulen ni. Dua orang ni, orang tekak ni, orang tekak. Wal kahil dan kahil. Kahil ni sini. Ada kata ni, hok belakang kepala hamba yak sat ni dah. Qafa tu sini. Ada kata ni di bawah ni, tempat hok timbul sekali tulis di antara dua bahu ni tulis sini. Maka Rasulullah berbekal pada 17 hari bulan, 19 hari bulan dan 21 hari bulan. Tu Rasulullah berbekal. Katanya ulama nombor-nombor ganjil ini jika bagi orang tidak darurat sakit. Kalau sakit maka berbekallah pada hari-hari gapo dia pun molek. Bahkan Rasulullah ketika balik daripada Malam Isra' Mi'raj ada suara pesan kepada Rasulullah untuk berbekam. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun bimalalin ala zahri qadam. Daripada Anas bin Malik sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam buat ihram haji. Buat ihram maka Rasulullah berbekal. Bekal mana? Bimalal, pada satu tempat nama dia Malal. Dalam 7 batu lah. 7 batu daripada Madinah. Nama sepak Malal. Maka Rasulullah di dalam ihram maka Rasulullah berbekal. Kerana apa? Rasulullah berjalan lama lenguh kaki dia, maka Rasulullah berbekal ala zahri qadami, atas tapak kaki. Ni kaki kita, atas tapak kaki ni. Kalau orang tua, tapak kaki ni sebelah atas ni dia panggil telaga orang. Telaga orang ni tempat orang tu bersipu. Tubuh kita daripada atas sampai ke bawah, darah dia akan turun ke bawah dan mutar di kaki. Mutar di kaki dan dia akan naik semula ke jantung, lepas tu turun semula, dia akan mutar di kaki. Bila mutar di kaki ni ada satu tapak kaki ni alik atas ni kita panggil telaga orang. Telaga dia panggil tempat bersipu orang situ ni, alik atas ni. Maka Rasulullah bekal atas tapak kaki tu kerana lenguh. Jalan lama ke mana Rasulullah uzur ke lagu mana, maka dibekal atas tapak kaki tu. Maka ulama kata apa hukum berbekal bagi ihram? Hukum dia harus jika tidak menyebabkan cabut bulu ke apa dia
Kerana tak boleh kita ngaji dalam ihram, jangan kita buai anggota dia, cukur ke, cabut bulu dari itu pada tubuh kita, hukum dia haram. Maka dalam mazhab Maliki hukum dia makruh berbekal. Mazhab kita hukum dia boleh, tak ada masalah apa selagi mana tidak cabut gapo-gapo. Kalau cabut bulu ke gapo dia terus menyebabkan cabut bulu ke, maka tu tak boleh lah. Maka jadi haram. Bab yang ke-51, nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mendalami ilmu tasawuf tanpa ilmu fardu ain yang kukuh boleh ke? Ginilah. Kita kata mendalami ilmu tasawuf boleh, tetapi kalau tak kemah ilmu fardu ain, maka hukum dia berdosalah kerana dia tak kemah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain tak lepas lagi tiba-tiba mendalami ilmu sunat. Tak bolehlah kemahkan dulu ilmu fardu ain. Tetapi kalau dah kemah dah ilmu fardu ain, dia nak dia nak minat ilmu fiqh ke, ilmu tauhid ke, ilmu tasawuf lebih nak mendalami, hak tu terpulang kepada dia hukum dia sunat sahaja. Apa penting ilmu fardu ain dulu kemah. Bahkan kalau mendalami ilmu tasawuf ni mesti ada guru. Kerana apa-apa yang anak murid itu mesti keluar daripada guru dia, arah daripada guru dia, faham daripada guru dia. Kalau kita duk baca sendiri, maka kita faham ini tanpa ditashihkan, tanpa diperbetulkan oleh seorang guru, itu adalah syaitan. Kita mengaji dengan syaitan. Man la syaikhun lahu fa syaitanu syaikhulah. Siapa dia tak ada guru, maka syaitan lah guru dia. Tak boleh mengaji sendiri. Ilmu tasawuf ni mesti kena ada pembimbing dia. Kita tak boleh nak belajar sabar, kita duk berlatih sore duk senyap gitu, kadang-kadang tak jadi hok banyaknya. Supalah kita nak buat gapo dia, nak beki rumah ke, nak buat kuih, nak buat kereta, nak buat gapo, belajar sendiri ni kebanyakan punuh tu lebih banyak daripada hok betul. Kita tak kata saya nak belajar sendiri akhir sekali dia jadi sabar, boleh. Tetapi banyaknya tak jadi pada jadi. Ya kena belajar. Tapi ilmu mana-mana pun kena belajar, Benda yang paling awal dicipta oleh Allah, ada kata air, ada kata nur Muhammad, ada kata qalam, ada kata akal, ada kata gani, banyak. Kok mana semua itu pendapat dari ahli sunnah wal jamaah belaka. Tetapi kebanyakannya menyatakan awal-awal makhluk yang dicipta adalah nur Nabi Muhammad. Ada kata air, ada kata qalam. Jadi kalau orang kata nur Nabi Muhammad, ada orang kata dak, hak yang pertama dicipta adalah air. Berarti siapa dia kata bukan air maka hukumnya jadi kafir. Ada juga opening kepala. Dia ahli sunnah wal jamaah juga tapi tahu lagu mana. Benda ni khilaf. Tidak ada nas yang pasti menyatakan benda makhluk yang pertama diciptakan. Ada banyak riwayat. Maka yang masyhurnya, hak kita dok mengaji di pondok-pondok ke mana ke, adalah nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata di Malaysia, di seluruh negara pun, di dunia pun perbahasanya kebanyakan mengatakan nur Nabi Muhammad. Kalau kata benda lain tak apalah, kita tak kata kafir, mengokilah benda tu. Adakah berkurang pahala puasa dengan main game, tengok TV dan dengar lagu? Gini. Puasa ni banyak martabat. Puasa orang awal ni boleh pahala dah. Kalau kita puasa, kita buat ibadat, boleh pahala puasa dan pahala ibadat. Kalau kita puasa, kita tak buat ibadat, boleh pahala puasa saja. Tak boleh pahala ibadat. Kalau kita puasa saja, pas kita tak buat ibadat dah senyap ya, ataupun kita main game ya, ataupun kita tengok TV hok aruh lah, bukan TV hok ada maksiat. Ataupun kita dengar lagu hok biasa, hok tak ada maksiat ke apa dia. Maka boleh pahala puasa gitu dah lah. Kuranglah berbanding dengan orang puasa, orang tak tengok TV, orang maka tak buat benda-benda yang mengurangkan baca Quran. Hak tu tambah lagi pahala tambah gitulah. Pahala puasa tu ada, jangan dok bimbang. Boleh kau tak tawasul dengan amalan soleh kita dan wali Allah? Boleh tawasul. Ahli sunnah wal jamaah bersepakat menyatakan tawasul ni boleh. Tawasul ni kita guna perantaraan. Berarti kita nak suruh mustajab doa kita guna perantaraan. Tawasul ni masuk dalam kategori kaifiat berdoa, bukan masuk dalam bab akidah dah.
Biarlah Wahabi kata masuk dalam bab akidah tu. Waktu dia marah sangat tu, kalau tawasul ni jadi syirik, jadi apa? Syirik ni maknanya kata kafir lah kita. Orang tawasul ni jadi syirik. Syirik ni maknanya kafir lah. Maka ahli sunnah wal jamaah kata tawasul ni hukum dia harus kerana dia bukan dalam bab akidah. Dia masuk dalam bab kaifiat berdoa. Kita nak berdoa ni banyak. Kita nak minta direct dengan Allah. Ataupun kita baca Fatihah, kita kata, ya Allah, dengan berkat Fatihah ini, kabulkanlah. Kabulkanlah permintaan saya. Dari mana kita guna lagu ni? Ibadat-ibadat, doa-doa, permintaan kita tawasul ni. Hadis dalam Bukhari ada sebut, 3 orang terperangkap dalam gua. Tiba-tiba bila terperangkap dalam gua, maka seorang itu berdoa dengan amalan dia. Ya Allah, ya Tuhanku, jika amalan hamba soleh, maka selamatlah kami. Maka bergerak batu hok tutup lubang gua, bergerak sikit. Maka dalam Bukhari ajar lagu tu. Berarti bertawasul dengan amalan kita. Amalan kita baca Fatihah. Amalan kita gini Kaya-kaya ada setengah orang berdoa. Bisiril Fatihah, baca Fatihah. Patu pakat Allahumma bihaqqil Fatihah, ya Allah, dengan berkat Fatihah, bihaqqi man uzilat, dengan berkat orang yang diturunkan kepadanya Fatihah, iaitu Nabi Muhammad. Tu tawasul belaka. Tak masuk dalam bab akidah. Orang bertawasul ni orang minta dengan Tuhan belaka. Cuma ada perantara tak ada masalah apa. Wali Tuhan sama Biasa kita tawasul ni benda-benda yang ada kedudukan di sisi Tuhan. Al-Quran, amalan soleh, wali-wali Allah. Jari orang tawasul dengan ahli maksiat, orang berzina ke, maksiat dengan Tuhan, orang kafir, jari orang tawasul. Memang orang tak tawasul lah dengan lagu tu Hak ronggo, hidung ni kita sebut dah. Kami jangan sapa kat basuh. Kalau kita buat masuk tangan ni, benda kau jangan kapa kat ni tak apa, jangan masuk sampai kat ni. Kalau sapa kat khaysyum basuh ni, hukumnya batal lah semaya kita. Batal lah puasa kita. Gapo dia ni? Kita akak suara kepada orang tua kerana nak sia ke dia misalnya takut menyusah ke dia, kita pun kata muk jangan buat gitulah, nyanyi kok muk, kita akak gitu suara. Nyanyi akak suara gitulah, seru hati dia. Bagus dah tujuan kita tak si menyusah ke dia. Tetapi kalau boleh kecek molek lah. Tidak jadi kau cuma tulah. Kadang-kadang suara kita tu nyadalah nak kawal kita ni yang terakak suara kau gapo dia. Tapi ada waktu kita nyeletih kau gapo dia. Hak tu minta maaf lah dengan dia, tak ada masalah apa. Boleh kau tak mandi wajib lepas subuh, boleh hukum dia, tak ada masalah apa dan tidak membatalkan puasa. Kita mufarakah dengan imam tapi kita wak lolok ikut dia, tak boleh lah. Kalau ikut dia wak lolok batal lah semaya kita. Tetapi kalau kita semaya kita tak ikut dia tapi sama. Nak serupa dengan dia. Takdir kalau kita baca Fatihah juga, baca surah yang sama, serupa. Nampak macam kita jadi makmum dia. Itu tak apa. Tapi kalau kita buat lolok ikut dia, tak boleh lah. Kita bukan makmum dia. Batal semaya. Boleh campur kodok makanan laut dengan makanan darat. Makanan darat dengan makanan angin. Makanan atas langit. Makanan atas langit, atas pohonnya. Boleh kodok campur. Campur makanan ni tak ada masalah apa. Cuma dari sudut kesihatan kata ada bercanggah Kalau benda makan tabiat sejuk, tapi Nabi ada tunjuk. Ada tabiat sejuk, Nabi makan dengan tabiat panas. Tak ada masalah apalah. Makan makanan laut dengan makanan darat tak apa. Cuma ulama dah sebutnya dari sudut warung gitu lah. Sayyidina Umar ni kalau dia makan selauk tak makan 2-3 lauk. Tu warung dia lah. Dari sudut kesihatan tu tak ada masalah apa. Jangan hok benda bercampur jadi racun. Orang timu dengan madu ke. Tu nak kata kan. Sejuk, hok tu panas. Selok. Masalah remaja yang suka TikTok. Orang suka TikTok ni orang suka mempamerkan keindahan dia. Jarang TikTok ni horak muka uduh kau apa dia. Biasa nak tunjuk gelenyar dia, nak tunjuk manja dia, nak tunjuk dia comel. Tengok TikToknya pakai bedok lah. Rumah pakai tak mandi pun rambut rosin tapi nak pakai nak TikToknya bedok lah apa dia. Royak dia lah apa nak tarik perhatian gitu. Awak ni kesiannya, ada masalah mental juga kali. Nak tarik perhatian orang. Cari pasangan supaya dia boleh pamerkan keindahan dia kepada pasangan dia.
Sebab itulah Nabi pun sebut, kalau kita ada anak perempuan yang sudah layak untuk disetubuhi, yakni sudah layak untuk berkahwin, biar berapa ke umur perempuan itu layak disetubuh, katanya ulama 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun ni perempuan duk tengah gelenyam dah. 16, 18 tu Allah tengah SPN tu berat dah. Maka katanya Nabi, jika perempuan itu sudah sampai kepada hak yang boleh disetubuh, maknanya boleh berkahwin, tiba-tiba ibu bapa dia tidak mengkahwinkan dia, maka jika perempuan itu membuat maksiat, maka ibu bapa dialah yang menanggungnya. Nabi sebut lagu tu dalam hadis. Berarti lah ni masalah budaya, mentaliti masyarakat kita, anak tino lewat nikah. Maka anak tino ni kena nikah hawa, sebab dia akan jadi suri rumah. Yang cari duit adalah suami dia, bukan anak tino kita. Jadi nikah hawa ni Islam menganjurkan lagu tu. Ni sebab dia gelenyar tu, dia jadi duk TikTok kat tu, duk gelenyar, duk gapo dia, apa dah tak ada. Dia jadi tok laki, dia ada tok laki, yang marah tok laki dia dah lah. Tanda seorang dapat berkat daripada seorang guru, tak tahulah. Lagu mana tu dapat berkat ni. Biasa dia akan mengikut perangai guru dia. Ni panggil waris ilmu. Ni guru ni, anak murid ada dua dah. Anak murid ada dua jenis. Pertama, anak murid yang ambil ilmu, menadah dengan tok guru dia, rajinnya tulis kitab. Kedua, anak murid yang mewarisi akhlak guru dia. Ni lagu mana? Cara belajar dapat ilmu, cara berkhidmat akan dapat perangai tok guru. Biasa khodam-khodam tok guru tu dia akan mewarisi perangai tok guru dia, kerana dia mengambil sikap, ambil sifat guru dia, bukan ambil ilmu. Hak bisa lagi, ilmu pun dia ambil, adab pun dia ambil. Kadang-kadang kita tengok, kalau anak murid Tok Guru Haji Loh lubuk tapah, supo gaya kecek supo Tok Guru Haji Loh lubuk tapah, pakaian supo Tok Guru Haji Loh lubuk tapah, pakai serban pun supo. Kalau pondok Pasir Tumbuh, gaya supo ayo sing Pasir Tumbuh. Caranya jubah ngagap dia. Kalau pondok Selegi, supo ngam baba mik Selegi. Kalau pondok Dala, supo pondok Dala. Kalau pondok Goni, supo. Kalau anak murid sebelum ngaji Yamen, lagu ni. Kalau ngaji Morocco, kalau ngaji Jazair, kali jadi lagu tu. Mewarisi gitu. Sebab itulah kita kalau dengan tok guru kita kena pakai serban supo tok guru kita. Jangan pakai lain daripada serban tok guru kita. Bab apa? Tak suk tok guru dak. Kita tok guru kata, "Bab apa pakai serban lain pada aku? Mu tak buat idola aku." Berarti hatimu masih ada orang lain selain daripada aku. Orang dulu adab tak adab dia, serban supaya tok guru. Nak kata tok guru dia lah segala-galanya. Serban pun ikut juga. Cara berjalan, baju, kalau tok guru Haji Loh lubuk tapah tu baju Melayu dia apa orang tiru. Cara potong baju Melayu dia. Anak murid. Solat sunat dalam keadaan duduk walau dalam sihat, apa hukum dia? Dapat separuh daripada pahala orang yang sembahyang dalam keadaan berdiri. Semaya sunat dalam keadaan duduk ketika sihat, dapat separuh daripada semaya dalam berdiri. Ada anak murid bersama guru ketika berjauhan. Gini, biasanya anak murid dengan tok guru ni, tok guru akan beri satu benda kepada anak murid. Sama ada bacaan, wirid ataupun apa dia. Sebab itulah anak murid dipegang dengan guru dengan wirid. Selagi mana dia memegang wirid anak guru dia, selagi itulah dia ada hubungan dengan guru dia. Gitulah biasanya. Dan dia menjaga adab, menjaga nama guru dia. Kalau di belakang guru dia duk kata guru dia duk hina guru dia, maka automatik terputus hubungan dia dengan guru dia. Kebanyakannya muridlah yang memutuskan jaring guru yang memutuskan hubungan. Adakah Sa'labah Nabi itu masuk neraka sebab tak bayar zakat? Ni cerita ni khilaf dah ulama. Ambo pun tak tahu. Cerita ni masyhur ni, cerita Sa'labah ni. Ada orang ni dok cerita geger cerita bab Sa'labah tak bayar zakat ni masuk neraka lah. Sebab Nabi tak suka dia. Perempuan nak tegur tu email dia, kena tepuk tangan dia. Maka perlu niat, tak perlu niat gapo dia. Sebab tepuk tangan tak serupa dengan bercakap. Maka tepuk tangan, sekalipun kalau dia niat nak menegur tu email, maka hukum dia tidak batal. Berbeza dengan
tasbih subhanallah, kita tegur niat nak tegur tu imam batal. Tapi kalau tepuk tangan niat nak tegur tu imam tak batal. Pemuda malah tutup ilmu, malah semuda. Bukan kata pemuda, petua pun tak boleh menuntut ilmu juga. Petua, penazak nak mati, nazak semua malah mengaji belaka. Jadi pemuda kau siapa dia malah ni, kita nak kata lagu mana tak tahu. Makan nasi rajin, hiburan rajin, bergalak rajin, internet rajin, main handset rajin, main game rajin, ngaji malah. Habis usaha dah. Ustaz-ustaz duk mengajar dalam TV tu, tok guru duduk mengajar, tak dengar. Nak kata lagu mana? Lama-lama insya-Allah lah. Dia yang mari hidayah dia, insya-Allah dia akan rajin mengaji Masalah Instagram yang mau sebut dah dulu upgrade cerita dia lah gapo. Orang ni panggil orang kurang kasih sayang. Nak cari tumpuan orang, nak jadi gila glamour. Orang lagu ni kalau tok laki kena hem sikit royak kat bini dia. Bola demo dok letak status kau apa dia. Bapa demo jadi gila glamour lagu tu, demo artis kau apa dia, tak ada orang nak cara ke demo pun. Ni ada masalah berlaku ni. Bapa dia jadi minat nak glamour. Kali dia cita-cita nak jadi artis dulu. Kita orang Tino ni kena banyak tutup. Kena banyak tutup. Tutup ni tak syarat tutup muka saja. Kita. Kehidupan kita. Kita dengan bini kita. Kita dengan tok laki kita. Kita dengan anak kita. Makanan kegemaran kita. Jangan beritahu orang. Tu, Saidina Fatimah ada kira orang gepa. Saya pergi higa ni. Tak ada. Tak ada. Saidina Fatimah sampai meninggal dia tanah waktu malam. Tak siapa orang tengok tubuh dia. Tudung patut letak apa keranda tu, tak benda kerah di atas mayat tu. Saidina Fatimah mula-mula tak siwi nampak bentuk tubuh wanita. Hukum teraikan kening yang kurang lebat. Apa hukum teraikan kening? Tengok. Kita lelaki kau, kita perempuan. Kalau kita perempuan, kita isteri orang kau, kita anak dara. Kalau kita anak dara, tak ada faedah kita mencantikkan tubuh kita kerana kita nak cantik kau. Siapa dia kita tak ada suami. Tapi kalau kita ada suami, kita nak teraikan kening kita, lukis patih kening kau, lukis kau apa dia untuk suami kita nampak comel. Maka hukum dia harus bahkan sunat, bahkan wajib. Kalau suami dia kata awak okey lukis kening, maka kita pun lukis kening. Wajib kerana ikut perintah daripada suami dia. Kalau dia tubik luar tu masalah tak boleh lah. Tubik luar menyebabkan orang lain lelaki tengok tak boleh lah. Kena jaga. Kalau dia nak tubik luar boleh. Dia nak tutup kau ataupun dia tak boleh tutup pun tak apa. Tapi kapun dia tak ada orang mati belakang dah, dia pun jalan rata ikut dia lah. Mati belakang tak ada orang, tino saja. Kapun dia mati belakang jatuh, maka dia nak pakai kening kau, tak akan telekung pun tak apa pada masa tu sebab tak ada aurat dah. Nak tengok apa dia. Apakah seorang warak memungut fitrah? Tak syarat warak memungut fitrah. Dia kerja majlis agama, kutip fitrah, ikut dia lah zakat. Seorang suami puasa sengaja menimbulkan syahwat hingga keluar mazi. Keluar mazi tak batal puasa lagi, tapi perbuatan tu makruh. Makruh. Tapi kalau keluar air mani berdosa kerana membatalkan puasa dengan sengaja. Kalau keluar mazi pun dia makruh baru. Ada benda-benda hukum dia haram buat boleh puasa, tapi benda tu tak batal. Zikir dari hati sama kau dok zikir dengan lidah. Lainlah zikir hati lain, zikir di hati maknanya ingat. Zikir di lidah adalah sebut dipanggil. Maka sebutan kadang-kadang tidak disertai dengan ingat. Tetapi apabila zikir di hati, automatik kita ingat. Maka tujuan zikir bukan zikir itu sendiri, bukan lafaz tu sendiri, tapi ingatan itu penting. Maka ada kata zikir hati lebih afdal daripada zikir lidah. Lagu itulah perbahasan ulama macam-macam. Yang penting salah satu berzikir pun alhamdulillah dah. Zidah kita berzikir menyebut nama Allah ataupun hati kita mengingati Allah, boleh berlaku. Adakah dipanggil pelajar ilmu
Jika kalau kita ngaji seminggu sekali ya, boleh dipanggil pelajar ke tak? Boleh dah tu. Cuma pelajar seminggu sekali. Kalau tiap-tiap hari, pelajar tiap-tiap hari. Tapi kita panggil pelajar dah lah. Tukar urut buku air orang. Kita sebut dah bab buku air. Tak syarat tukar urut. Orang hujung urut pun. Dia tengok makcik hujung urut dia tu. Muka sengit. Dia pun tak cerita. Tukar urut tu muka sengit. Buku air tukar urut pula. Bukan kata tukar urut yang buku air orang jauh kena ngurut. Masalah buku air ni tak syarat tukar urut. Orang lain pun serupa lah. Tukar mandi mayat, kau tak imam, kau tak siok, tak wali, kau siapa dia, tak kodi, kau buku air orang mana boleh. Apa kaitan tukar urut ni? Akikah anak lelaki 2 ekor kambing. Kalau tak mampu nak kata lagu mana? Tuhan tidak paksa. Sunat sahaja. Kalau kita tak mampu, Tuhan tahu kita tak mampu, maka tak apa, tak ada masalah apa. Tak dapatlah fadilat 2 ekor kambing. Boleh kada orang tegar orang Al-Quran, tegar sikit-sikit boleh, jangan nampak sangat baca Al-Quran. Macam sebut annahu inna gitu. Lain. Imam terawih budak yang belum balik. Boleh kau? Boleh. Hukum dia hak penting dia tidak ada najis, hukum dia sah. Cuma afdalnya orang balik. Perempuan adakah digalakkan berbekal? Ada kata perempuan boleh berbekal juga. Ada kata perempuan tak perlu berbekal kerana dia dah keluar haid dah, darah kotor keluar dah, tak perlu berbekal. Ada kata tak perempuan pun berbekal juga. Bulu kucing najis ke? Bulu kucing lagu mana? Kalau bulu kucing di tubuh dia, hukum dia tidak najis. Lagi mana tidak berpisah daripada diri dia, bulu itu tidak najis. Bulu binatang yang haram dimakan tidak jadi najis kalau berada di tubuh dia. Kucing, seekor di atas pohon kita tengah semaya. Sah tak atas semaya. Tapi kalau bulu dia berpisah daripada tubuh dia, kena di baju kita, duduk di baju kita, maka jadi najis. Kalau 3 orang ke atas, 2 orang dimaafkan. Kita terlebih baca tahiyat awal. Tahiyat awal Allahumma salli ala Muhammad sekat tu ya, kita baca wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagu mana kena sujud? Sunatnya sujud sawi kerana pindah sunat pindah sunat abad. Patut wa ala alihi di tahiyat akhir kita baca wa ala alihi tahiyat awal. Pas kalau kita tak sujud sawi sah mari. Solat duha dengan qabliyah zuhur tak boleh campur lagu tu lah. Qabliyah zuhur dengan duha tak boleh masuk. Ya semaya ada sembahyang ni boleh masuk, ada sembahyang tak boleh masuk. Syarikat pada akhir tahun, syarikat tu ida agak buat jamu yang tahun ni. Lagu mana orang kerja situ? Jangan duk pergi minum lah agak. Jangan duk hadir lah dalam majlis tu. Kita kerja syarikat jual kuih. Tapi akhir tahun jamu agak. Tu sudah minum lah agaknya. Supaya orang kerja di Amerika, kerja di Australia pergi kutip buah anggur. Kutip buah anggur lah. Hujung-hujung minggu pun dia jamu makan barbecue. Babi sungguh, barbecue. Babi sungguh jangan duk makan. Kita duk kerja kutip anggur saja. Salah bekal sebab penyakit tertentu, ada sebab lain. Macam-macam lah bekal ni. Kelebihan dia macam-macam lah. Adakah wirid sakrong boleh buat orang jadi gila? Tak. Baca molek tak jadi gila lah. Jadi gila tu orang tu gila dah. Ingat, wirid ke amalan tu tak jadi gila kecuali orang tu gila dah sebenarnya. Maka dia pun baca, dia jadi gila awal lagi bukan sebelum daripada gila. Ada orang mengadu kepada seorang Tok Guru, dia kata hamba baca wirid jadi gila. Katanya Tok Guru tu mu gila sebelum daripada baca wirid lagi tu mu gila dah sebenarnya. Apa gila? Niat kerana dunia nak cari kehebatan. Tu gila lagu tu. Tapi kalau niat untuk kebaikan, insya-Allah wirid tak akan jadi memanahkan orang, tak jadi gila. Berarti dia gila sebelum jadi ising. Sebelum jadi ising tu dia gila dah sebenarnya. Kalau orang duk amal molek-molek tak ada masalah apa. Solat raya boleh buat di rumah, boleh, hukum dia tak ada masalah apa. Apa hukum jamuh perut? Jamuh perut ikut kita nak jamuh perut, nak jamuh kaki, nak jamuh atas belakang, nak jamuh atas dahi ke. Lengger perut boleh ke tak dalam syarat? Ikut kita nak lengger, nak pulah, nak gapo dia itu terpulang kepada kita. Tapi upacara lengger perut jamu dulu dah sepak wah. Hari tidur
Lepas tu letak wahnya kotak. Lepas tu sepak kaki pun. Kalau kuat hok jatuh, kalau hok seluk hok tino. Gitulah lebih kurangnya. Hok tu kepercayaan saja deh. Nak buat pun tak buat tak jadi kafir benda lagu tu. Mungkin orang dulu kadang-kadang petua dia. Orang tua dulu nak tahu anak tino, anak jatuh lagu mana. We minum air. Kalau orang tu terkecing jadi anak jatuh. Kalau tak terkecing jadi anak tino. Macam-macam orang dulu nak tahu. Sebab orang dulu tak ada X-ray kami dulu. Dia tengok berdasarkan pengalaman. Kalau anak orang tino, kalau boleh tendai kuat tu, berarti anak tu anak tino, anak jatuh. Dia tengok lagu tu saja. Tak jadi kafir dah. Adat kita orang Melayu tak semestinya jadi kafir. Berat benar orang Melayu kita tu kafir belakang dah. Semua adat dia jadi kafir. Orang tak faham saja ya. Jadi benda-benda lagu tu lenggai perut tidak ada jadi masalah ke apa dia. Sebab apa kita percaya kepada X-ray? Sebab apa kita tak percaya kepada teori kata tendai buahnya tu menunjukkan jatuh tino. Tu semua teori belaka zon sengkok saja. Tak jadi gapo-gapo. Nak buat boleh buat. Lah ni buat semaya hajat lah, minta supaya Allah Taala pelihara ibu dia dan anak dia. Gitu saja dah. Petua diamalkan sebelum, semasa dan selepas melahirkan bayi. Sebelum daripada ketika mengandung, moleknya makan buah tamar banyak supaya anak jadi juruh. Baca Quran banyak, surah Muhammad, surah Yusuf, surah Luqman, surah Maryam, surah Nur, baca. Banyak baca surah ketika mengandung. Semasa sakit pula, okey buat minyak selusuh. Minum tiap-tiap bulan minyak zaitun kata 1 sudu. Baca di minyak tu, kita sebut dah minyak selusuh, minyak untuk mudah melahirkan. Selepas daripada lahir ke apa dia pergi jumpa orang alim. Hari pertamanya belah mulut. Hari pertama tu boleh anak, lepas pada azan tu pergi cari orang alim belah mulut. Orang wali tu mulut dia sentiasa berzikir, tak kecek mengapa kok sih. Ambil air liur dia suruh dia kunyah buah tamar, ambil buat masuk dalam mulut anak kita. Dipanggil belah mulut. Hari pertama. Hari ketujuh daripada kelahiran buat 3 perkara. Hari pertama buat 1 perkara iaitu belah mulut. Hari ketujuh buat 3 perkara. Cukup kepala dia biar bersih dan rambut tu ditimbang dengan timbangan perak. Berapa gram? Maka kita sedekahkan dengan seberat rambut tu lah dengan harga perak ataupun emas. Rasulullah kita timbang dengan timbangan perak. Keduanya bui nama hok comel-comel, nama Abdul Rahman, Abdullah, kau nama hok comel-comel, nama wali Tuhan. Jangan nama musuh Tuhan, jangan nama orang lawan Allah Taala, nama Firaun ko, nama Hercules ko, nama adventure ko, nama anda kedai behak ko, nama Iron Man ko, nama Toko ko, nama tak guna sabuh lah nama hok comel, nama Ahmad ko, nama gapo. Setengah ulama kata ramai tentera Imam Mahdi pada akhir zaman bermula dengan Ahmad. Lepas tu ketiganya ngekor, iaitu 2 ekor kambing disembelihkan bagi anak lelaki, 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Nak buat tu benda tu sunat dibuat, tak siap buat pun tak ada masalah apa. Beza hijab hati, hijab ruh, hijab sih. Tak tahu apa dia ni hamba ni. Hijab ni benda yang menghalang kita daripada melihat hakikat yang sebenar. Hijab ini satu benda. Tak syarat benda. Kadang-kadang perasaan, kadang-kadang ilusi, kadang-kadang khayalan kita, kadang-kadang fahaman kita yang menghalang kita daripada melihat hakikat yang sebenar, benda yang sebenarnya. Itu dipanggil hijab. Hati kita kadang-kadang tak boleh melihat benda yang sebenar. Kadang-kadang ruh kita tak boleh merasai benda yang sebenar. Kadang-kadang sir kita tak boleh nampak benda yang sebenar. Hati tempat berkenalan, tempat makrifat dipanggil. Hati tempat makrifat. Maka kalau terhijab hati, maka tak boleh kenal Tuhan. Ruh tempat mahabbah, tempat sayang Tuhan. Maka kalau hijab, ruh tak boleh menyayangi Allah. Sir pula tempat musyahadah Tuhan, tempat tengok Tuhan. Maka kalau terhijab sir tak boleh tengok Tuhan. Upah bekal tu ditetapkan ke qadar dia, tengok standard lah orang ngupah bekal tu berapa, 50 ya kau semakuk kau ikut dia lah. Cocok ambil darah batal kau puasa, cocok ambil darah tak batal puasa Cocok kita seduk waktu ubik. Jangan cocok waktu masuk benda. Kalau waktu masuk benda macam waktu masuk air kau gapo dia waktu batal. Tapi kalau cocok waktu ubik, cuma makruh menderma darah boleh puasa ni kerana melemahkan tubuh. Apa hukum pengerah
Contohnya bayang ngopoh 20 hiada, lepas tu pengerah sia 10 sen, ikut dia lah bui lah. Mau ikut dia nak buat gapo dia, kerah ko, pelembut ko, gapo dia ko. Tak ada masalah gapo dia. Tak ada kata sembah Tuhan ko, wi makan kok jing sia 10 sen gapo dia tak makan kakak tu. Kawasan larangan berbekal. Ada juga kawasan pelarangan berbekal. Kau tak tahulah, dia ada tempat-tempat dia berbekal, tak boleh bahaya kok se. Pergi lah atas daya, atas hidung, atas kening, di butir mata, tak boleh lah. Dia ada tempat-tempat dia dah. Maka tempat-tempat bekal ni dia ada tempat dia dah. Kena tanya orang bekal lah. Jangan kita pandai-pandai sendiri. Mungkin nak suruh macung kita bahaya atas hidung, nak suruh jadi macung. Tu mengarut belakang lah. Waktu ambil darah hidung, ambil dah apa? Apakah sumber keuangan Rasulullah, cara pengurusan Rasulullah? Rasulullah ni antara sumber dia adalah Rasulullah bila pergi 1/5 daripada 1/5. Dia panggil khumusul khumus. Rasulullah pergi harta ghanimah bagi kepada 5. Satu bahagian tu dibahagi kepada 5. 1/5 daripada 1/5 tu hak tu habuai kepada Rasulullah dan ahli keluarga dia. Tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.